Yang berusaha Tuan Haji Omar, Timbalan Pengarah Sektor Pengenalan Murid, Jabatan JPN Johor, Dr. Nasuha bin Tajuddin, para pegawai dan juga sahabat-sahabat kita, guru bimbingan dan kaunseling daripada negeri Johor dan mungkin daripada negeri lain. Dan yang saya hormati dan kasihi untuk pelajar-pelajar lepasan PT3 lah, walaupun tak ada PT3 tahun ni, tingkatan 3 lah. Jadi untuk slot terakhir ni, saya sebagai panel yang kelima ni, saya akan cuba lepas ni ada roda impian lagi ke juga Laili? Ada lagi? Roda orang besar tu ada lagi ke? Ada. Kita tunggu. Kita ada cabutan virtual. Harap pelajar-pelajar ni tunggulah ya. Tunggu sampai inilah, sampai selesai insya-Allah . Okey, jadi saya teruskan kepada taklimat saya yang terakhir ni, itu tentang pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus. Jadi walaupun syarat kemasukan ke teknik dan vocational ada syarat khas, syarat khusus, tapi syarat yang utama pelajar-pelajar perlu mengambil peperiksaan yang dipanggil PKSK, pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus. Baik, seterusnya, next. Okey, apa itu PKSK? Saya rasa untuk saya terangkan, pelajar-pelajar generasi Z ni tak lengkang lah di tangannya dengan handphone. Mungkin lepas ni di ruangan chat akan di-sharekan link permohonan, boleh klik terus untuk mohon jangan tunggu-tunggu lagi. Jadi apa itu PKSK ialah satu kaedah pentaksiran satu peperiksaan lah, senang cerita satu peperiksaan bagi pelajar untuk masuk ke tingkatan 1 dan tingkatan 4 bagi sekolah khusus melalui kaedah single entry point Kaedah single entry point yang saya terangkan, PKSK ini menggantikan peperiksaan PSR dan PT3 yang telah pun dibatalkan dan ditangguhkan lah sebab PKP kita ni. Jadi link ada di sedia, pelajar boleh tengok, mungkin lepasnya akan di-sharekan di ruangan chat. Jadi permohonan ada tinggal 4 hari lagi sebelum tutup, jadi harap boleh cepatlah. Kalau handphone dah di tangan tu boleh klik terus. Permohonan akan menduduki PKSK ni secara berpusat di tempat yang akan ditentukan insya-Allah . Jadi seterusnya, next. Single entry point adalah satu sistem permohonan yang menggunakan platform berpusat online bagi kemasukan sekolah khusus, iaitu menggunakan aplikasi penggalan data. Jadi maksudnya menggunakan APDM. Jadi bagi pelajar yang bukan daripada sekolah bawah Kementerian Pendidikan, contohnya sekolah tahfiz dan sebagainya, dia perlu mendaftar ke JPN lah untuk daftarkan diri untuk dimasukkan dalam APDM supaya dia boleh mohon lah untuk PKSK ni. Okey. Sekolah khusus sekolah khusus itu ada 5, iaitu sekolah asrama penuh. Yang sekolah khusus ni sekolah yang khas lah mana yang dipilih khas sekolah sekolah asrama penuh, sekolah SMKA, sekolah menengah teknik, kolej vocational dan maktab tentera diraja. Jadi antara 5 sekolah khusus ni KV adalah yang paling banyak lah dengan 17,000 inilah dia punya Johor kita ada 12 KV 12 KV yang ada dan 1 SMT Jadi pelajar-pelajar yang daripada Johor bolehlah cuba mohon sebab kalau PKP ni susah sikit nak merentah negeri, kita bimbang nanti ada PKP lagi kan. Jadi terbaiknya mohon di Johor lah. Kalau pelajar Johor, penuhkan dulu di Johor ni, insya-Allah ada peluang untuk anda. Next. Okey, ini tarikh-tarikh pelaksanaan pentaksiran bagi kemasukan tingkatan 4, iaitu buka pada 10. Dah lama dah buka cuma kita ramai mungkin ada sebahagian pelajar yang dah isi, alhamdulillah lah yang belum isi tu boleh terus isi. Tutup pada 15 November, semakan 1 hingga 15 Disember. So pastikan 1 hingga 15 Disember pelajar-pelajar sering kali buka email untuk membuat semakan di mana pusat PKSK anda kena ambil Peperiksaan ni ada pusat yang terhampir lah kalau boleh dan proses pemilihan akan berlaku pada bulan Mac dan pendaftaran insya-Allah kalau tak ada apa-apa anda akan dapat tawaran dan masuk pada bulan April. Yang pasti rayuan pada 15 Mac hingga 29 Mac. Sekiranya anda tak dapat tawaran, anda boleh buat rayuan. Kalau tak dapat juga boleh cuba-cuba untuk walk in, tanya KV mana-mana ada tak peluang lagi Tapi untuk buat sementara ni memang kita akan buat pengambilan melalui PKSK. Okey, syarat kemasukan Next. Okey, syarat kemasukan ke kuliah vocational. Teruskan. Okey, syarat kemasukan mungkin sebahagian tadi dah diterangkan, iaitu
Pertama ialah warga negara, kemudian calon mestilah menduduki pentadbiran kemasukan PKSK inilah ya. Kemudian juga calon perlu ada keputusan PBD. Jadi ini ada sikit isu lah bagi pelajar-pelajar yang daripada sekolah tahfiz yang nak mohon ya. Kalau ada buat PBD, insya-Allah tak ada masalah. Kalau tak ada mungkin ada sedikit masalah, boleh rujuk pada kaunselor anda. Sihat tubuh badan, ini bagi untuk kemasukan ke vocational ya. Nanti lepas saya terangkan untuk teknik. Dan satu yang penting ialah calon tidak rabun warna ataupun buta warna ya, sebab di sekolah teknik dan vocational ni melibatkan teknikal, yang melibatkan teknikal sangat bahaya terutama bagi kursus elektrik dan elektronik. Sekiranya anda ada masalah rabun warna, mungkin ada masalah dari segi amali nanti ya, sebab anda bermain dengan wire dan sebagainya. Kalau rabun biasa tak ada masalah, cuma kalau rabun yang kritikal sampai guna spek yang sangat tebal kan, sangat susahlah, mungkin ada masalah juga. Okey, kemudian calon pastikan berminat dengan program pun. Sebab tu sekarang ni anda ada mengambil IMK Inventory Minat Kerjaya untuk pastikan minat anda. Jadi jangan ikut kawan, jangan ikut siapa-siapa, pastikan minat anda itu anda teruskan saja. Syarat khusus anda hanya perlu lulus ataupun menguasai tahap 3 ataupun band 3 Band penuh 6, band 3 tu tengah-tengah lah. InsyaAllah boleh dapat bagi subjek-subjek berikut lah. BM, BI, Maths, Science dan Reka Bentuk Teknologi Okay, next. Syarat kemasukan ke sekolah teknik pula ialah sama macam masuk ke KV vocational ataupun college vocational. Yang berbezanya ialah dari segi PBD, iaitu untuk teknik tadi dah terangkan perlu band 4 ke atas lah band 4 ke atas. Next. Okey. Petang ni saya akan bagi bimbingan sikit tentang manual pengisian PKSK. Okey, kita teruskan. Bila anda dah masuk, dah klik pada link permohonan tu, anda akan dapat laman ni lah. Anda akan jumpa laman ni. Dan klik bahagian kiri sekali, bahagian permohonan. Bila anda klik di situ, okay, dia akan masuk terus ke dia akan masuk ke sistem dia. Jadi anda hanya perlu masukkan IC, nombor IC dan nombor IC ibu bapa ataupun penjaga. Yang ini mungkin ada sikit masalah. Ibu bapa penjaga ni kadang-kadang ada yang letak nama IC ibu, ada yang letak IC ayah, ada letak IC penjaga. So pastikan try banyak kali lah. Kalau tak boleh ibu, try ayah. Kalau tak boleh juga penjaga, kalau ada penjaga, penjaga. Kalau tak boleh juga, cuba berhubung dengan GBK anda di sekolah. Mungkin boleh semak balik PDM diguna IC siapa. Okey, lepas tu klik untuk login. Okey, setelah login, anda akan dapat paparan nama anda dan juga nama pemohon lah dan juga IC. Jadi anda klik di bahagian bawah tu ada petak kecil tu dan masuk ke sistem terus. Okey, dan anda akan keluar paparan 4 bahagian ni lah Ada 4 yang perlu dilengkapkan. Kalau tak lengkap dia warna merah, bila dah lengkap nanti semua akan warna hijau Jadi kita akan pergi satu-satu maklumat diri pemohon. Okey, dia akan masuk ke sistem ni. Nama anda akan terpapar. Saya tak paparkan lah di sini nama anda akan terpapar. Semualah maklumat berkaitan dengan diri anda dah link dengan APDM. Sebab tu dipanggil PKSK ni Kemudian apa yang perlu ialah anda perlu declare penyakit atau alahan Sekiranya anda ada alahan yang kritikal ataupun sakit yang kritikal, please jangan jangan mohonlah sebab bahaya. Sebab melibatkan 3D 3D ni benda yang kalau bengkel teknikal ni melibatkan 3D lah, iaitu benda kerjaya ataupun amali melibatkan danger, dirty and difficult sangat bahayalah. So kalau anda sakit yang kritikal, sawan yang teruk so pastikanlah asma yang teruk tak boleh ambil pembinaan Jangan mohonlah digalakkan ambillah bidang lain contohnya grafik dan sebagainya lah, masakan dan sebagainya. Okay, next. Okey, seterusnya dia akan ada paparan. Yang ni dah ada semua maklumatnya Anda cuma perlu semak dan masukkanlah di sebahagian tu bilangan tanggungan dan juga OKU bahagian bawah tu ada bahagian tanggungan untuk keluarga lah. Kalau ada OKU, nyatakanlah OKU Okey. OKU tak boleh mohon kalau untuk KV ni sebab bahaya nanti dia punya amali tu. Okey, next, email. Masukkan email, nombor telefon, alamat, okey, semua dah ada. Isikan email anda.
Okey, masukkan email yang aktif ya. Sebab email yang aktif ni dia akan, sebab maklumat untuk peperiksaan PKSK tu dia akan hantar melalui email. So, boleh guna email ayah, email ibu ataupun email awak kalau aktif, email pelajar-pelajar yang aktif boleh gunakan, tak ada masalah. Tapi pastikan dia aktif, lalu semak email. Okey, teruskan. Okey, bila dah klik tekan okey dan dia akan masuk kepada bahagian yang kedua iaitu PBD. Okey, PBD adalah satu penilaian bilik darjah ni daripada guru kelas. Biasanya guru kelas akan bagi. Jadi isikanlah mengikut apa yang dah diberikan oleh guru kelas. Pastikan anda jangan menipu pastikan isi yang betul, sebab bila menipu nanti bila sistem ni link dengan keputusan yang sebenar, dia akan ada ni dan anda boleh dikeluarkan daripada sistem nanti. Jadi isi saja mengikut apa yang telah pun diberikan. Okey, penuhkanlah semua tu untuk semua subjek. Okey, next. Okey, dan bila dah isi semua ni, untuk ruangan PJSK dan yang PPSI ni, yang tu tak perlu isi sebab dia akan link dengan sistem daripada lembaga nanti. So, yang ini nanti guru anda di sekolah akan isi dan dia akan masuk terus dalam sistem ni dan tak perlulah anda isi. Yang ni anda tinggalkan saja. Okey, anda boleh terus klik untuk meneruskan lah. Klik untuk hantar dan kemas kini tu. Next. Okey, tekan okey. Dan anda akan masuk pula pada bahagian yang ketiga iaitu pilih negeri yang terhampir. Saya galakkan pilihlah. Kalau untuk Johor ni pilihlah Johor untuk memudahkan awak lah. Tapi kalau nak pilih negeri lain pun tak ada masalah. Kita tak menghalang lah. Cuma untuk memudahkan lah, sebab dengan pandemik kita ni kita tak tahu apa akan jadi masa akan datang. Lebih baiklah untuk pilih negeri yang terhampir. Dan kemudian sekolah pilihan daripada sekolah tadi tu ada 5 tadi tu, anda pilih salah satu dan klik untuk seterusnya. Okay, next. Package program Okey, package program tadi saya terlupa. Package program tu ada boleh pilih bila anda dah klik sekolah nanti ada package program tu anda boleh pilih berdasarkan yang ni yang penting ni. Minat. Ikut minat anda sendiri. Jangan ikut orang minat anda sendiri. Tengok kalau tak puas hati tentang tu boleh tanya dengan kaunselor, guru kaunseling anda. Minat saya apa cikgu? Walaupun awak dah buat IMK tak pasti juga, pastikan. Okey, klik minat, jangan ikut-ikut orang, minat anda. Okey, next. Okey, kemudian masukkan negeri ataupun sekolah pilihan. Bagi Johor ada 12 kV tadi saya cerita. Satu SMT Johor adalah SMT yang lama daripada dulu SMT pure dipanggil. Okey, kemudian pilih nama sekolah pilihan, pilih jarak rumah ke sekolah tu anggaran Jarak tu tak semestinya tepat lah, anggaran sahaja. Okey, next. Okey, kemudian isikan pilihan sekolah Kalau misalnya pilih vocational, pilihlah tiga-tiga nak pilih vocational boleh ataupun satu vocational, yang kedua SMT, yang ketiga vocational balik ataupun yang ketiga sekolah khusus yang lain. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau anda letak minat vocational, perlu pastikan letakkan KV untuk pilihan pertama sebab dia sistem akan generate untuk pemilihan tu berdasarkan pilihan-pilihan pertama tu. Okey. Sebab ada 3 pilihan, dah pilih 3 sekolah tu dia akan keluar program dan pilih program tu. Tak ada masalah kalau pilih program yang sama untuk sekolah yang lain-lain pun boleh. Ataupun program yang sama, program yang berlainan untuk sekolah yang sama. Okey, kemudian pilih pusat PKSK. Pusat PKSK ni untuk anda buat peperiksaan Jadi untuk buat anda melakukan peperiksaan. Jadi pilih yang terhampir dengan rumah. Jangan jauh-jauh pula. Okey. Dan lepas tu klik hantar. Okey, klik hantar. Dan tekan okey. Selepas tu tamat tu anda kena klik setiap bahagian tu. Cuba baca tu Anda mengaku bahawa semua maklumat tu adalah benar dan tepat. So pastikanlah, kalau tak ni maknanya anda boleh disingkirkan daripada institut tu. Bersetuju bahawa anda tidak menerimalah tawaran tu dan yang akhir sekali tidak mempunyai rekod disiplin. Kenapa tak boleh rekod disiplin? Sebab itulah. Kalau contohnya pergi ke maktab tentera, memang dia akan screening dululah dari segi disiplin dari segi disiplin tu. Okey, kemudian lengkapkan tik semua tu dan klik untuk hantar. Okey.
Dan tekan OK. Dan kita akan tengok print dia untuk cetak. Borang akan dipaparkan dan anda perlu cetak. Okay, next. Okay, dah lengkap. Dia akan keluar hijau semua. Okay. Next. Okay, garis masa tadi dah pun dikongsikan oleh panel-panel sebelum ni. 1 hingga 15 Disember ada 4 hari. Kemudian akan tawaran pada April. Dan pastikan ada rayuan. Makna kalau anda tak dapat pada 15 hingga 29 Mac anda boleh buat rayuan. Next. Okay, semasa. Okay, next. Teruskan. Okay, semasa anda perlu menduduki PKSK, apa yang perlu? Pastikan anda dah print slip untuk pergi PSK. Bila anda dah isi semua, anda tekan keluar slip tadi, anda print. Nanti semak, bila dah semak pada 1 hingga 15 Disember, nanti dia akan keluar slip, print slip tu dan tengok tarikh, masa, tempat di mana. Lepas tu, masa peperiksaan tu sila pastikan anda bawa IC, bawa slip, bawa alat tulis, berpakaian lengkap, sekolah, pakaian lengkap sekolah. Kemudian pastikan anda tidak bergejala lah, sehat, tidak memakai puntuk muka dan tidak ada simptom-simptom lah. Sekiranya anda simptom, boleh maklumkan pada pusat tu, mungkin anda akan bagi tarikh yang lain untuk peperiksaan tu. Okey, peperiksaan PKSK ni dia ada subjektif dan objektif iaitu ada subjektif tu ialah karangan di mana untuk data 4 ada kena buat 250 patah perkataan selama 45 minit dan kemudian ada soalan objektif yang perlu dijawab dalam 90 minit. Next. Okey. Okay, next. Okey, kenapa? Ni saya nak promosi sikit lah kenapa perlu kita pilih KV. KV ialah satu transformasi sebab sekarang ni anda boleh lihat transformasi KV telah berlaku banyak kali dan yang terakhir inilah transformasi pada kolej vocational di mana kita belajar mengikut norma barulah, belajar mengikut kesesuaian zaman lah sebenarnya. Pendidikan transformasi KV ni dia berpusatkan murid. Pendidikan berpusatkan murid lah sebab pelajar perlu menjalani banyak amali. 10% untuk 30% untuk akademik, 70% untuk amali. Jadi banyak sangat amali. Jadi pastikan anda sedialah. Jadi perubahan sistem pendidikan kita pun kita dah nampak UPSR ketiga telah pun dibatalkan kan, dan macam pelik kan, tapi tak ada masalah pun sebenarnya. Boleh lagi pelajar belajar dengan baik. Okey, kalau dulu kita melihat graduan-graduan keluar bekerja sekarang, kalau anda lihat di keliling anda, kakak anda, saudara anda, kawan-kawan kakak anda yang dah graduate pun tak ada yang tak kerja sebab dia dah buat open market. Siapa yang okey dia akan terima bekerja. Kemudian bila di sekolah pun anda kena buat IMK lah dari minat kerjaya dan maknanya dah ada pengkhususan, anda dah jelas sebenarnya. Jadi anda dah boleh pilih sebenarnya bila masuk ke tempat anda dah boleh pilih kursus anda, penjurusan anda apa. Okey, sebab KV berdasarkan keperluan industri ilmu-ilmu di KV ni berdasarkan keperluan industri. Okey. Dalam kerjaya skill sangat penting sebab tu bila dikatakan apa dia skill? Skill ialah when knowledge is applied. Bila satu ilmu itu boleh di-applykan. Sebab ramai orang ada ilmu tapi tak pandai nak aplikasikan ilmu tu. Contohnya macam main bola. Ramai orang boleh main bola tapi ada orang pandai main bola sampai dibayar beribu-ribu kan. Okey, pandai tapi tak pandai apply guna ilmu pun jadi rugi dan membazir. Dan jika anda ada ilmu tapi pandai apply ilmu, latih tubi lagi, tambah lagi dengan bakat, anda akan jadi pakar. Semua anda boleh lihatlah bila orang yang dia punya skill bagus, dia boleh dibayar gaji besar. Contohnya yang lumba basikal, yang main bola. Anda kenal lah pemain main bola yang harga juta-juta kan. Apa kelebihan mereka? Kelebihan mereka pada skill. Itulah di KV ni kita mengasah skill. Okay, next. Okey, yang teristimewanya tentang KV ni, satu ialah pelajar didedahkan dengan teori dan praktikal seawal umur 16 tahun. Tak perlu tunggu lagi 18 tahun. Sedangkan anda 16 tahun, anda dah boleh praktikkan apa juga ilmu yang anda minat tu tadi. Pendidikannya bertaraf percuma. Tak ada rasanya pendidikan percuma peringkat diploma di Malaysia ni lah yang paling murah lah. Tak perlu beasiswa pun. Tak perlu anda kena mohon beasiswa untuk belajar.
Sebab bendanya dah percuma, cuma bayar duit asrama sajalah kan, duit makan tu saja. Okay, kemudian anda akan mendapat 3 sijil, SVM, DBM dan SKM. Mana ada institusi yang menawarkan satu kursus 2 tahun boleh dapat 3 sijil? Tunjukkan pada saya, mana institusi itu kan? Tak ada. Malahan anda boleh dapat 3 sijil tu, kalau tahap 3 SKM tu sangat tinggi sebenarnya. Okey, skill boleh buat duit. Macam tadi saya ceritalah, bila anda ada skill, syarikat-syarikat akan ambil anda. Sekarang ni, anda kalau bezakan anda dengan kawan-kawan anda yang SPM, keluar, nak mohon kerja, anda yang daripada KV ada skill dengan pelajar yang tak ada skill, pasti syarikat tu ambil yang pelajar yang ada skill. Sebab dia tak perlu nak latih-latih anda lagi. Sebab anda dah pakar, dah boleh buat kerja. Okay, contohnya begitulah. Kemudian instant, cepat. Anda boleh dapat diploma dalam masa 2 tahun. Okay, tak buang masa. Kemudian elakkan pengangguran. Bila anda dah keluar nak kerja terus pun boleh, tak ada masalah. Nak sambung belajar pun tadi dah diterangkan, boleh pergi ke MTON. Malahan kursus yang ditawarkan diiktiraf MQA dan MBOT. Apa lagi kita nak? Bila MQA mana standard, setaraf dengan IPT yang lain. Boleh sambung belajar, boleh bekerja, boleh masuk ke kerajaan. Jadi tak ada masalah, belajar dia sepanjang hayat sebab teknologi sentiasa berubah. Bila teknologi sentiasa berubah, ilmu tu sentiasa awak belajar. Okay? Pembelajaran lebih mudah di KV sebab dia banyak melalui sistem amali. Okay? Itulah yang dapat saya kongsikan pada petang ni. Saya harap dapat membantu pelajar-pelajar. Terima kasih. Saya serahkan pada moderator semula. Baik, terima kasih Cikgu Nizam atas penilaian tadi. Saya tertarik pada slide yang mengatakan skill boleh buat duit. Betul. Okay, murid-murid, saya nak kongsi sikit lah cerita yang mana pelajar kuliah vocational ni dia belum pun tamat pengajian. Apabila selepas berusia 18 tahun, anda dah boleh ambil lesen memandu kereta. Okay, so pelajar KV ni pada peringkat diploma sebelum tamat pengajian, dia dah drive kereta dia. Alah cikgu, saya pun pergi sekolah bawa kereta. Betul. Tetapi kereta yang dipandu tu adalah milik dia. Dia guna nama mak ayah dia, tapi bayaran installment bulanan kereta tu adalah hasil daripada kemahiran yang dia ada dan dia guna pakai kemahiran dia ada tu untuk buat duit. Pagi pergi sekolah, petang habis sekolah, dia dah terus pergi bekerja, buat part time. Duit itulah yang dikumpul untuk bayar installment kereta yang dia drive pergi parking dekat luar pagar KV. Nampak tak? Okey, terima kasih Cikgu Nizam atas pendedahan panduan mengisi permohonan kemasukan ke Sekolah Menengah Teknik dan Kuliah Vocational sebentar tadi. Diharapkan murid-murid tingkatan 3 dapat bertindak pantas dan tidak berlengah lagi kerana tarikh tutup makin hampir, iaitu 15 November 2021 menjelang tarikh berkenaan. Mohon bersabar kerana kesesakan trafik apabila murid-murid berpusu-pusu di link permohonan. Sekali lagi Cikgu Lali nak pesan, pastikan murid-murid sediakan maklumat lengkap. Anda dah tahu nak pilih kursus apa, anda dah ada markah PB, semua tu siap, baru boleh on laptop, on phone anda, klik pada link spsk4.moi.gov.my. Seterusnya saya bacakan soalan yang tertera di ruangan komen tadi. Saya belik-belik, saya tengok-tengok. Ada 2 soalan yang dikemukakan yang saya rasa tertarik untuk saya kongsi di sini. Soalan pertama, dia tanya, cikgu, markah PBD tu kita nak ambil yang mana satu? Terima kasih pada yang bertanya. Kalau soalan berkenaan PBD ni rasanya saya serahkanlah kepada Cikgu Nizam untuk menjawab. Silakan Cikgu Nizam. Untuk buat masa ni PBD kena perlu ambil yang terakhir lah. Mungkin sebelum ni ada cikgu bagi markah PBD berangkat untuk setengah tahun dan sebagainya. Tapi ambil yang terakhir sekali lah untuk yang akhir tahun. Rasanya saya dimaklumkan banyak dah sekolah-sekolah dah keluarkan dia punya keputusan tu. Jadi anda boleh rujuk pada guru kelas anda, InsyaAllah dia akan bagi. Sebab dia orang pun tahu permohonan tu hampir tutup. Jadi dia orang dah sediakan markah PBD tu yang terakhir lah untuk tahun ni. Terima kasih Leli. Terima kasih Cikgu Nizam. Kita beralih pada soalan yang kedua. Soalannya bertanyakan bagaimanakah sistem pembelajaran di kuliah vocational? Dia nak tanya macam mana cara belajar kat kuliah vocational tadi kan. Dia dah pening. Ada SVM lah, sekejap DVM lah, SKM lah, banyak MM lah. Satu soalan yang menarik tu. Apa kata saya minta Cikgu Fatin untuk menjawabnya. Cikgu Fatin masih ada kan? Silakan Cikgu Fatin.
Ada. Saya masih di talian. Alright. Okay, so kepada sesiapa yang pening dengan sistem pembelajaran DKV, untuk makluman adik-adik atau pelajar-pelajar di luar sana yang ingin masuk atau mengikuti pengajian di Kuliah Vocational, anda akan mengikuti pengajian selama 2 tahun untuk sijil Vocational Malaysia, iaitu pada ketika itu anda berumur 16-17 tahun, and then seterusnya sekiranya layak, anda akan ditawarkan ke Diploma Vocational Malaysia selama 2 tahun juga, iaitu pada ketika itu anda berumur 18 dan juga 19 tahun. Dan anda jangan lupa, anda juga perlu menjalani latihan industri bergantung kepada program-program yang anda mohon di College Vocational. Dan untuk pengetahuan semua juga, sistem pembelajaran di College Vocational menggunakan sistem semester di mana 1 tahun ada 2 semester. So setiap habis semester habis tutup buku dan buka buku baru. So begitulah kisahnya. So mudah sebenarnya untuk lulus, mendapatkan markah yang terbaik lah orang kata kan. Kompeten dalam setiap subjek vocational maupun subjek akademik. So apa lagi? Tunggu lama-lama, jom mohon ke College Vocational.